Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan teruskan dengan kesalahan kata hubung yang selalu dilakukan oleh pelajar dan masyarakat. Okey, apa itu kata hubung? Kata hubung ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk. Kata hubung ni bila digunakan akan menghasilkan ayat majmuk. Rasanya awak dah tahu apa itu ayat majmuk. Okey, kita cuba lihat contoh-contoh kesalahan yang selalu dilakukan. Kita tengok ayat yang pertama. Kita harus ingat yang hidup di dunia ini sementara sahaja. Okey, cuba kita cari kata hubung di situ. Yang mana satu kita jumpa? Okey, kata hubung yang kita jumpa di situ ialah yang. Ayat ni melakukan kesilapan kerana adanya perkataan ataupun kata hubung yang. Yang ialah, apa itu yang? Yang tergolong dalam apa? Yang tergolong dalam kata hubung pancangan relatif. Tujuan yang ialah untuk apa yang? Yang bertujuan untuk menggabungkan klausa utama dengan klausa kecil. Tetapi ada kata hubung yang lebih sesuai untuk menggantikan yang. Iaitu apa? Iaitu kata hubung bahawa. Tetapi bahawa merupakan kata hubung pancangan komplement. Apa fungsi kata hubung pancangan komplement? Kata hubung pancangan komplement berfungsi untuk menggabungkan klausa yang menjadi pelengkap kepada klausa utama, bertujuan untuk menjadi pelengkap. Cuba kita tengok balik ayat tersebut. Kita harus ingat yang hidup di dunia ini sementara sahaja. Yang ni kurang sesuai kerana dia tak melengkapkan. Cuba kita baca ayat tu. Kita harus ingat. Ingat apa? Bahawa hidup di dunia ini sementara sahaja. Kita dapat lihat kata hubung pancangan komplement bahawa lebih sesuai digunakan sebab dia melengkapkan ayat tersebut. Dia menggabungkan klausa yang menjadi pelengkap kepada, kita harus ingat ni klausa utama. Yang belakang ni semua merupakan klausa pelengkap. Dia nak melengkapkan klausa utama. Okey, seterusnya. Contoh kedua. Lori itu terbabas dan melanggar sebatang pokok. Kita boleh tahu apa kata hubung yang digunakan. Kata hubung yang digunakan ialah dan. Sesuai ke kita guna kata hubung dan? Dan merupakan kata hubung apa? Kita belajar. Dan merupakan kata hubung gabungan. Apa yang sesuai untuk menggantikan dan? Kenapa dan tu salah? Cuba kita baca ayat tu. Lori itu terbabas. Dah terbabas, lori tu langgar sebatang pokok pula. Dia dah terbabas, lepas tu langgar, dia kiranya dia buat dua benda. Contoh dia pertama sekali dia terbabas, yang kedua dia langgar pokok pula. Jadi apa kata hubung yang sesuai untuk menggantikan dan? Cikgu rasa awak tahu. Yang sesuai untuk menggantikan dan ialah kata hubung lalu. Lalu pun sama juga, kata hubung gabungan. Cuba kita baca ayat tu. Lori itu terbabas, lalu melanggar sebatang pokok. Lalu tu menunjukkan urutan. Lalu tu menunjukkan urutan peristiwa. Pertama sekali kita cakap tadi dia terbabas. Bila dia terbabas, confirmlah dia melanggar sebatang pokok. Itulah urutan peristiwa lalu. Okey. Yang ketiga, bayi itu menangis apabila lapar. Sekali kita baca, kita nampak ayat tu betul kan? Bayi itu menangis apabila lapar. Nampak macam betul. Tetapi
ada yang lebih sesuai untuk menggantikan kata hubung apabila. Apabila tu apa? Apabila tu merupakan kata hubung dalam golongan kata hubung gabungan. Cuba kita baca balik. Baik itu menangis apabila lapar. Ayat tu nampak macam betul. Tetapi ayat tu salah. Sepatutnya kita kenalah cakap, kenapa bayi tu menangis? Sebabnya dia lapar. Tapi apa yang sesuai untuk menggantikan apabila? Yang sesuai untuk menggantikan apabila ialah kata hubung kerana. Kerana ni apa? Kerana merupakan kata hubung pancangan keterangan. Cuba kita tukarkan ayat tu. Bayi itu menangis kerana lapar. Barulah betul. Dia menangis kerana, kenapa dia menangis? Kerana lapar. Okey, yang keempat. Bila kami sampai di rumahnya, dia sedang menjamu selera. Betul je ayat ni kita baca sekali kan? Baca sekali lagi. Bila kami sampai di rumahnya, dia sedang menjamu selera. Okey, sebenarnya ada berlaku kesalahan kata hubung. Yang mana satu? Berlaku kesalahan kata hubung pada bila. Kenapa bila salah? Bila merupakan kata apa kelas? Kata tanya. Jadi, apa yang sesuai untuk menggantikan bila? Ialah apabila. Macam tu je. Apabila yang lebih sesuai. Mana boleh kita cakap bila? Bila ni kata tanya. Jadi kita tukar sahaja apabila. Apabila kami sampai di rumahnya, dia sedang menjamu selera. Mana boleh kita masukkan kata tanya dalam ayat biasa. Kata tanya hanya untuk ayat tanya. Okey, seterusnya contoh kelima. Hilmi tidak datang ke sekolah sebab dia demam. Sekali kita baca betul. Kalau cikgu pun baca sekali, betul. Tapi sebenarnya ada berlaku kesalahan kata hubung. Yang mana satu kata hubung? Kata hubung di sini yang salah ialah sebab. Kenapa sebab salah cikgu? Betul lah, saya tak datang sekolah sebab saya demam. Saya tak datang sekolah, Abu tak datang sekolah sebab dia sakit. Kenapa salah? Okey. Sebab dan kerana ni merupakan dua-dua ni kata hubung. Tetapi kerana lebih sesuai digunakan. Sebab menyatakan sebab kenapa dia tak datang ke sekolah. Hilmi tidak datang ke sekolah kerana dia demam. Kerana ni apa? Kerana ni kata hubung pancangan keterangan. Dia menerangkan kenapa Hilmi tu tak datang ke sekolah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah berhubung dengan cikgu ya. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.